Allah Maha Suci yang amat menyukai kesucian. Dan kita berada pada titik malam yang ke-27 menurut sebahagian besar riwayat dan pandangan para ulama salaf dan yang terdahulu dan yang terkini, mengisyaratkan bahawa malam yang paling berkemungkinan untuk menjadi malam Al-Qadar adalah malam yang ke-27. Walaupun kita berusaha setiap malam pada 10 malam terakhir Ramadan untuk memburu Lailatul Qadr, tetapi kita boleh lihat secara budayanya seluruh dunia Islam memberikan sedikit keistimewaan kepada malam 27 ini. Dan kita memilih untuk berbicara tentang nama Allah At-Tayyib kerana ini nama yang sangat penting untuk kita faham supaya apa saja amal saleh yang kita lakukan pada malam-malam ganjil, khususnya malam Lailatul Qadar, tidak sia-sia, tidak terhalang disebabkan amal-amal kita itu tidak tergolong dalam kalangan amal-amal yang tayyib, yang pure, yang suci. Bahkan Nabi SAW sebut satu hal apabila Nabi mengumumkan tentang datangnya bulan Ramadan. Nabi menyebut bahawa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Padanya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Nabi sebut satu hal. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang, Allahu Akbar, siapa yang terhalang daripada kebaikannya, dia terhalang daripada kebaikan semuanya. Maksudnya ada orang yang terhalang daripada kebaikan malam Lailatul Qadar. Dan salah satu aspek yang penting bila kita sebut tentang malam ini adalah malam kita memohon keampunan, malam kita berdoa. Dan hadis yang bercerita tentang doa yang tidak mustajab bermula dengan menyebut innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci yang menyukai kesucian, tidak menerima melainkan yang suci. Kalau saudara-saudari boleh lihat hadis 40 Imam An-Nawawi yang sangat popular itu, hadis yang ke-10 menceritakan tentang nama Allah At-Tayyib ini. Dan Nabi SAW membawakan satu kisah di dalam hadis tersebut bahawa Nabi SAW menyebut thumma dzakara ar-rajul yutilu safar, seorang lelaki yang jauh bermusafir, ash'ath aghbar, kusut sebab dia melalui kesusahan dalam musafir itu, sampailah kemudian di satu poin yamuddu yadayhi ila sama, dia menadah tangannya ke langit. Salah satu aspek yang menyebabkan doa mustajab adalah kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyebut ya Rabb, ya Rabb. Aspek kedua yang menyebabkan satu doa itu mustajab adalah memanggil Allah dengan panggilan ya Rabb, ya Rabb. Tetapi kemudian Nabi SAW sebut wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Semoga Allah bantu kita dan lindungi kita semua daripada perkara-perkara yang haram dan yang merosakkan kesucian amal kita. Nabi kata makanan dia daripada sumber yang haram, minuman dia daripada sumber yang haram, pakaian dia daripada sumber yang haram, dia sihat, dia segar, tubuh badannya daripada nourishment itu daripada sumber yang haram. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mustajabkan doa dia? Maksudnya doa dia terhalang. Sebab itu ini satu hal yang sangat kritikal, kita perlu berikan perhatian. Kita perlu lihat bagaimana sumber pendapatan kita. Benar aspek halal haram dalam makanan ini, yang kita sangat concern itu logo halalnya, sembelih atau tak sembelih dengan mengikut cara Islam, kaedah yang diajarkan oleh syariat, ataupun minuman itu bukan minuman arak, bukan minuman-minuman yang diharamkan. Tapi kita tidak boleh berhenti setakat itu, kerana kita boleh beli makanan yang ada logo halal, kita boleh beli makanan yang disembelih membacakan bismillah, tetapi kita membeli dengan sumber pendapatan duit yang haram. Kita beli minuman yang halal dengan duit yang haram, lalu ia jadilah makanan kita itu dari sumber yang haram, minum daripada sumber yang haram, pakaian kita daripada sumber yang haram, dan itu semua menyebabkan doa kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kerana innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu suci, tayyib, baik.
Dia hanya menerima kebaikan. Allah tidak menerima melainkan yang suci dan bersih. Sebab tu kita berada di malam-malam terakhir Ramadan, khususnya bagi sahabat-sahabat sedar-sedari yang mengikuti siri ini pada bulan Ramadan, kita perlu lebih sensitif untuk menyemak dan memeriksa sumber-sumber pendapatan kita daripada mana ia datang. Adakah daripada sumber riba yang Allah lancarkan perang kepadanya? Adakah daripada sumber rasuah yang Nabi SAW melaknatnya? Ataupun daripada tipu-menipu, tipu klaim, tipu segala macam hal yang kita boleh lakukan, sama ada orang tahu maupun tak tahu. Sehingga Nabi sebut, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu bukan dalam kalangan kita. Kan ada orang yang kita naik teksi, kita agree harga lain, sampai di tempat dihantar, dia tipu kita, dia charge extra, dia tak nak keluarkan barang kita dan sebagainya. Itu semua bentuk-bentuk penipuan yang menyebabkan doa seseorang itu tidak mustajab, ia terhalang, kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima yang suci dan yang bersih. Bayangkan dalam sirah Nabi SAW, kita ada satu bab sebelum Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul. Kaabah pernah mengalami satu kerosakan yang teruk. Kemudian Arab Quraisy yang masa itu zalim, mensyirikkan Allah, makan daripada sumber pelacuran, sumber-sumber riba, usury interest, daripada sumber-sumber haram yang pelbagai. Tetapi apabila mereka decide nak rebuild, nak bina semula Kaabah, nak renovate Kaabah, mereka keluarkan satu policy. Mereka nak buat fundraising, tapi mereka sebut seluruh pembesar-pembesar Quraisy, hartawan-hartawan yang akan sumbangkan harta untuk fundraising ini, pastikan sumber duit ataupun harta yang diberikan untuk tujuan renovation, rebuilding Kaabah ini hanya daripada sumber yang tayyib, daripada sumber yang suci dan bersih. Ini Quraisy ni yang tak tahu agama, tak tahu Allah, belum masuk Islam, yang belum diutuskan Nabi. Mereka pun begitu concern apabila nak bina balik Kaabah. Mereka hanya mahu menggunakan duit yang suci, yang bersih. Apa jadi? Bila mereka kumpulkan, mereka hanya dapat kumpulkan sedikit daripada fundraising itu. Tak cukup nak bina balik Kaabah yang asalnya bentuk dia segi empat tepat, bukan segi empat sama yang macam kita tengok hari ni. Dan disebabkan tak cukup fund, mereka bina Kaabah tu lebih kecil dan mereka bina Hijr Ismail. Kalau perasan ada binaan yang macam semicircle tu, separuh bulat tu, itu sebenarnya termasuk dalam kawasan ataupun binaan Kaabah. Tapi kerana mereka tak cukup fund, tak cukup dana yang suci, yang bersih, mereka terpaksa mengecilkan binaan Kaabah yang segi empat, sekarang ni segi empat sama, dan mereka bina Hijr Ismail. Sebab tu bila kita tawaf, sama ada waktu kita umrah, haji ataupun tawaf sunat, kita tak boleh tawaf masuk dalam Hijr Ismail, kerana itu dianggap dalam Kaabah. Kita mesti tawaf di luar Hijr Ismail. Kalau Arab Quraisy pun ada concern untuk menjaga kesucian harta dalam aspek membina rumah Allah, rumah ibadah, bagaimana kita? Kita yang baca Quran, kita yang pergi salat, takkan kita masih nak teruskan dengan sumber pendapatan yang haram? Dan sebahagian sarjana ulama menyebut, apabila satu orang tu dia berkeras, dia tak nak tinggalkan sumber pendapatan yang dia dapat daripada sumber yang haram, dia sebenarnya seolah-olah tidak percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi dia daripada sumber-sumber yang halal. Dan ada seorang ulama daripada India, saya pernah dengar satu masa dulu, dia menyebut rezeki kita ni semua dia macam satu gudang. Dia telah diletakkan dalam satu gudang, tetapi gudang itu ada pintu-pintunya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada setiap hamba-Nya, pilih ambil rezeki kamu daripada pintu yang halal, jangan ambil daripada pintu yang haram. Tetapi kita berfikiran, bila kita ambil daripada pintu yang haram, kita rasa, oh, pintu ni yang dapat banyak, jadi tak apalah, aku nak harta ni lebih daripada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau dia pergi usaha cari daripada pintu yang halal, rezeki yang telah dituliskan untuk dia pun tetap sama, dia akan dapat, tetapi dengan cara yang halal. Dan itu menuntut kepercayaan, ketaatan, kepatuhan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam malam-malam yang istimewa seperti malam-malam yang kita sedang lalui sekarang,
malam yang terakhir, malam yang ke-27, kita berdoa malam-malam ganjil ini. Kita tidak mahu tergolong dalam kalangan yang seperti Nabi ceritakan. Dia berusaha berbelanja banyak, berjalan jauh, merasai penatnya, deritanya musafir. Dia mengangkat tangan, dia berdoa, tapi doanya tidak didengari. Doanya terhalang bukan kerana Allah tidak mendengar, bukan kerana Allah tidak memustajabkan, tetapi kerana dia itu memilih untuk memakan, meminum, berpakaian daripada sumber yang haram. Satu kali kita baca ayat surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang doa kan, dalam ayat-ayat Ramadan, surah yang kedua Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kemudian apa di hujung tu? Allah kata apa? Apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab panggilan hamba-hamba-Ku ataupun panggilan seorang hamba pada ketika dia memanggil. Maksudnya Allah bagi immediate access, immediate response, tapi ada syarat di hujung tu. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Dan hendaklah dia pun mendengar, menyahut panggilan aku. Apa panggilan Allah? Allah kata ambil rezeki daripada sumber yang halal. Jangan ambil daripada sumber yang haram. Kemudian falyu'minu bi falyu'minu bi dan beriman dengan aku. La'allahum yarshudu, dan dengan iman, keyakinan, Allah akan tunjukkan jalan yang lurus. Sebab tu ada satu hadis yang penting kita ingatkan untuk kita berikan semangat kepada diri kita dan rakan-rakan semua yang mungkin bergelut dan tahu mereka sedang dapatkan sumber pendapatan hidup ni daripada sumber yang haram. Nabi SAW kata, man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu itu kerana Allah, semata-mata kerana Allah, kerana takwa, kerana iman dia tinggalkan. Mungkin kat situ dia ada pendapatan yang begitu lumayan, hidup mewah, senang, tapi dia tinggalkan semata-mata kerana Allah, awadahullahu khairan min, Allah SWT akan gantikan untuk dia jauh lebih baik daripada itu. Kita kena yakin. Dan nama Allah At-Tayyib tentunya ada banyak, luas lagi perbincangannya tentang soal makan kan. Bila kita lihat ketika Allah SWT menyebut tentang makanlah daripada yang halal dan tayyiban. Apa maksud tayyiban itu? Sebagian kita mungkin anggap bersih, dan bukan itu sahaja. Soal kesihatan, soal kualiti makanan, dan berulang-ulang kali dalam Quran Allah memberikan penekanan aspek tayyiban ini, dan itu sepatutnya reflect dalam kehidupan kita seharian. Kita memilih perkara-perkara yang tayyib kerana Allah tidak menerima melainkan yang tayyib. Semoga doa-doa kita, permohonan ampun kita dan segala amal saleh kita ini tidak terhalang kerana kita masih berdegil atau kita masih takut dan bertahan daripada sumber-sumber yang haram. Dan misalnya kita lihat dalam ayat yang ke 267, tuan-tuan puan-puan saudara-saudari, surah Al-Baqarah 267, saya tutup dengan ayat ini untuk kita renungkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, infaklah daripada sumber yang bersih, yang tayyib, yang baik-baik, maka sabtum, yang Allah SWT bagi, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kami keluarkan untuk kau daripada bumi ini, untuk kamu. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi, dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripada rezeki-rezeki ini. Yang buruk ni lalu kamu dermakan atau kamu jadikan sebagai pemberian zakat. Sumber pendapatan haram kita bayar zakat pun dia tidak menyucikan sumber pendapatan haram. Zakat menyucikan harta yang memang kita ambil daripada sumber yang halal. Itu prinsip dia yang pertama. Kemudian Allah kata, padahal kamu tahu benda itu buruk dan kamu sendiri tidak akan mengambil yang buruk itu melainkan dalam keadaan mata kamu terpejam. Maksudnya kamu tak suka. Kamu pun tak suka, tapi kamu nak bagi Allah SWT yang tidak tayyib. Wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Kita pernah cerita Al-Ghani, Allah SWT tidak berkehendak dan tidak perlu pun kepada infak kita, tetapi semua yang baik itu yang kita panjatkan adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.